Salam sejahtera saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai Dr. Lee's Method ulang kaji, revision. Dan ini berasaskan Grammar Challenge 38 days, 38 hari cabaran grammar. Berasaskan ini. Dan kamu semua tahu, sebelum ini, sekarang adalah pusingan kedua. Saya membuat buku ini. Pusingan kedua. Pusingan yang pertama, oleh kerana banyak di antara kamu yang membeli buku ini, maka saya telah berjanji saya akan mengajar setiap soalan dalam buku ini dari muka surat 1 hingga ke muka surat 132 terakhir. 1324 soalan kesemuanya saya mengajar habis. Masa itu saya memberi atau saya melancarkan cabaran 38 hari. Sebab dalam buku ini ada 38 bab. Sebab itulah cabaran 38 hari, satu hari satu bab. Habiskan buku ini dalam 38 hari. Dan saya telah memuat naik video lebih kurang 60 video dalam YouTube channel saya. Sekarang kamu masih boleh menonton dan belajar. Sebab apa? Ini pusingan kedua. Soalan yang saya keluarkan di papan putih ini tidak sama dengan soalan dalam buku ini. Kebanyakan daripada kamu telah membeli buku ini, banyak. Sampai hari ini masih ada orang yang ingin membeli, yang menempa buku ini. Jadi, buku ini saya telah mengajar dalam lebih kurang 60 video yang saya muat naik. Dalam video-video itu semua, saya mengajar setiap soalan sebagai motivasi. Supaya kamu tidak berhenti separuh jalan. Sebab belajar sendiri agak susah. Bukan kita malas atau bukan kita tidak mau buat, tetapi tidak ada bimbingan dan panduan agak susah. Sebab itu, oleh kerana kamu membeli buku ini, maka saya rasa adalah tanggung jawab saya untuk mengajar. Setiap soalan terangkan supaya kamu tahu mengapa jawaban sedemikian dan kamu tidak berhenti di separuh jalan. Kamu habiskan buku ini. Jadi, apabila buku ini telah habis saya mengajar, maka saya pun berhenti seketika beberapa minggu untuk kamu habiskan, untuk kamu buat ulang kaji sendiri, untuk menonton dan menonton. Dan sekarang saya balik memuat naik video dan kali ini saya ulang kaji buku ini. Tetapi oleh kerana soalannya tidak sama dengan soalan dalam buku ini. Apa yang kamu lihat di papan tidak sama dengan buku ini. Soalannya, latihannya. Maksud saya, kamu belajar 2 kali. 38 bab ini kamu belajar 2 kali. Jadi saya pasti kamu lebih memahami dan pengetahuan kamu lebih mendalam selepas kamu ikut 38 bab pusingan kedua. Mengapa 38 bab? Mungkin kamu tanya, mengapa cikgu Dr. Lee ingin mengulang kaji? Kami sudah pandai. Kami ada buku, kami menonton. Tetapi bagi saya, mesti buat 2 kali. Supaya asas kamu lebih kukuh. Soalan berlainan, soalan bukan sama. Hanya
babnya sama. Contohnya collective nouns. Sebab apa? Kamu mesti belajar. Walaupun kamu sampai ke tahap 7, kamu mesti tahu 38 bab ini yang terdapat dalam tahap 1. Yang tahap 1 38 bab ini akan ikut kamu sampai ke hujung sekali, sampai ke tahap yang tertinggi. 38 bab ini dia akan ikut kamu sampai ke tahap yang tertinggi. Setiap tahap mesti belajar 38 bab ini. Jadi tahap kedua 38 ini akan timbul dalam tahap kedua. Mungkin tambah 2 atau 3 bab yang berlainan. Tahap 3 sama juga, tahap 4 sama juga, sampai ke tahap 7. 38 bab ini pasti akan timbul, sebab itu satu keperluan, kamu wajib tahu. Dan sampai ke tahap 7 pun, saya rasa tidak lebih daripada 50 bab. Setiap bab mungkin tambah 2 atau 3 bab yang berlainan sahaja. Kemudian diteruskan sampai ke tahap 7, sama juga. 38 bab ini ikut sampai habis, sampai ke penghabisan. Okey? Jadi saya mengajar pusingan kedua ini menggunakan kaedah yang berlainan. Kaedah yang sebelum ini saya setakat mengajar buku ini, saya ikut saja buku ini, ajar. Kerja kamu buat soalan yang terdapat dalam buku ini. Sekarang pusingan kedua, saya mengajar juga babnya sama, soalannya berlainan. Kaedah berlainan juga. Sekarang saya mengajar satu bab, saya beri kerja rumah satu bab, satu latihan yang berasaskan latihan yang saya ajar, berasaskan bab yang saya mengajar. Contohnya, saya mengajar collective nouns, saya beri kerja rumah collective nouns. Kalau saya mengajar adjectives, saya beri kerja rumah adjectives. Jadi dengan cara ini, saya rasa kamu akan lebih berminat, lebih bermotivasi, sebab kamu boleh melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran saya. Baik, sebelum saya start latihan yang baru, inilah kerja rumah yang saya telah memberi. Dan kamu tengoklah, ada 9 soalan, kamu dapat berapa betul? Yang merah ini semua jawapan. Tambah 1. A band of musicians is performing in the concert. Sekumpulan ahli muzik. A band of musicians. Kamu tidak boleh tanya mengapa. Kamu tidak boleh bertanya bagaimana. Sebab collective nouns seperti bahasa Melayu, penjodoh bilangan. Kamu pasti tidak boleh tanya saya, mengapa sebiji apple? Keterangannya ialah, asal dia bulat-bulat kecil-kecil itu sebiji lah. Kalau sebuah itu besar-besar 4 segi lah. Paling-paling dia cakap begitu. Dalam bahasa Inggris ia ditetapkan. Sekumpulan ahli muzik, a band. Tiada lain jawapan. Tak boleh cakap a group. Okey? Performing, kamu tahu kan? Performing maksudnya membuat persembahan. Okey? Dalam konsert. A staff of teachers is having a meeting in the principal's office. Sekumpulan guru, kita panggil a staff of teachers. A choir of singers is singing on the stage. Stage itu pentas. Sekumpulan penyanyi. A choir of singers. I went to Ipoh with a party of friends. Sekumpulan kawan, a party of friends. Untuk ini, a group of friends boleh juga. An army of soldiers is marching in the field. Sepasukan tentera dipanggil an army of soldiers. Ini askar-askar. Marching maksudnya berkawat. There is a crew of sailors at the harbor.
sekumpulan pelaut. Kita tidak cakap a group, kita cakap a crew of sailors. Okay? Harbor ialah pelabuhan. The rich man's jewelry was stolen by a gang of thieves. Sekumpulan pencuri. A gang of thieves. Kita tidak baca jewelry, kita terus baca jewelry. Jewelry, barang-barang kemas. The coach is training a team of players in the field. Coach jurulatih, training melatih. Sekumpulan pemain, sepasukan pemain. A team of players. There is a class of pupils in the hall. Satu kelas murid-murid kita panggil apa? Kita panggil a class of pupils ataupun a class of students. Baiklah, ini sudah habis, tengoklah. Kamu dapat berapa betul? Sekarang kita masih di bab 4 lesson 4. Sebab apa? Yang penjodoh bilangan ini, collective nouns, dia ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ini, orang. Apakah nama yang diberi kepada sekumpulan orang? Ini semua pekerjaannya berlainan. Di sini pula binatang. Orang, binatang, lepas ini benda. Baru habis. Selepas dia habis, kita ke lesson 5. Jadi kita pelan-pelan belajarlah. Sekumpulan ayam, a brood of chickens, bukan a group. Sekumpulan burung-burung, sekawan burung, a flock of birds. Sekumpulan kambing biri-biri, a flock of sheep. Sekumpulan lembu, a herd of cattle. Cattle sebenarnya cows. Kalau cows, a herd juga. A herd of elephants, sekumpulan gajah, sekumpulan. Sekumpulan anak kucing atau anak anjing, kita panggil a litter of kittens, a litter of puppies. Sekumpulan tikus, a nest of mice. Sekumpulan arnab, a nest of rabbits. Sekumpulan serigala, a pack of wolves. Sekumpulan lebah, sama-sama terbang begitu, a swarm of bees. Sekumpulan lembu jantan, a team of oxen. Seperti orang juga, a team of players. Sekumpulan monyet, a troop of monkeys. Sudah habis, kita ke kerja rumah. Okey, buatlah di rumah. Selepas ini kita buatlah pembetulan bersama-sama. A dash of bees. Kalau saya cakap dash maksudnya tempat kosong. Jadi lebah kita panggil apa? Sekumpulan lebah. A dash of oxen, sekumpulan lembu jantan, panggil apa? A dash of rabbits, sekumpulan arnab, panggil apa? A dash of wolves, sekumpulan serigala, panggil apa? A dash of chickens, ayam, sekumpulan, panggil apa? Sebenarnya chicken itu anak ayam, kan? A dash of sheep, kambing biri-biri, satu kumpulan, panggil apa? A dash of elephants, sekumpulan gajah, panggil apa? A dash of monkeys, monyet, panggil apa? Sekumpulan. A dash of cattle, cattle ialah lembu, so sekumpulan lembu dipanggil apa? A dash of mice, sekumpulan tikus, panggil apa? A dash of birds, sekumpulan burung, panggil apa? A dash of kittens, sekumpulan anak kucing, panggil apa? Okay, so lepas kamu buat ini, maka video yang seterusnya kita bincangkan jawapan dan kamu tengoklah kamu dapat berapa betul. Ini ditetapkan dalam bahasa. Tidak ada cara lain untuk belajar kecuali ingat sekumpulan burung panggil apa.
Sekumpulan serigala panggil apa? Kena ingat, mesti ingat. Itu caranya sahaja. Dan bagaimana kamu ingat itu kaedah kamu sendiri. Oke? Dan ingat, kita sekarang dalam Dr. Lee's method revision, ulang kaji. Soalannya lain daripada buku ini. Jadi kamu sebenarnya membuat pusingan kedua buku ini. Dan 2 hari yang lalu, pada 2 hari bulan November, saya telah melancarkan kelas online, kelas internet. Ada ramai subscriber yang mengikuti kursus ini. Dan saya boleh kata, saya amat gembira dan bermotivasi sebab pelajar-pelajar ini kebanyakannya orang dewasa, pekerja dewasa. Kelas ini sebenarnya buku ini juga. Tetapi soalan yang saya beri dalam online kelas, soalannya campur semua. Semua bab campur. Yang ini topik, satu topik. Sebelum ini pun sama juga, satu topik. Tapi online kelas saya campur semua, sangat mencabar. Dan kelas itu bising. Mengapa bising? Sebab masing-masing berasa gembira. English cakap enthusiastic, perasaan ingin belajar. Jadi perasaannya amat dan bising, kemudian sangat menggembirakan sebab semua orang masing-masing berinteraksi, ada komunikasi. Jadi kadang-kadang ada yang tanya, ada yang menjawab bagi pihak saya sebab mereka pandai. Mereka jawab dan saya dengar dan saya cakap very good. Sebab apa? Dia dapat menjawab. So kelas itu semua orang mempunyai motivasi, mempunyai minat, suka, ingin belajar. Jadi saya sangat gembira. Kelas itu amat berjaya untuk saya. Sekarang saya akan melancarkan online kelas yang seterusnya. Essay writing SPM. Ini untuk pelajar-pelajar. Saya fikir lebih saya harus cakap calon-calon SPM. Okey? Saya akan mengajar kaedah menulis karangan yang baik. Saya akan tunjuk ajar juga supaya bulan Januari SPM kamu berasa lebih yakin dan kamu tahu bagaimana menulis karangan yang baik, yang ada tahap yang diperlukan. Jadi siapa-siapa sahaja boleh menyertai online kelas saya SPM. Jikalau kamu ingin menyertai, silalah WhatsApp kepada saya 01978782999. Okey, WhatsApp kepada saya dan daftar sekarang. Sebab apabila saya sudah dapat jumlah pelajar yang saya mahu, saya akan tutup. Okey, saya akan tutup. Saya tidak akan terima pelajar lagi. Jadi jikalau kamu ada kawan, saudara mara atau anak-anak yang bakal menduduki SPM, maka daftarlah dan belajar WhatsApp kepada saya. Okey, supaya kamu boleh dapat keputusan yang lebih baik untuk SPM bahasa Inggeris. Okey, jadi setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Salam hormat dan terima kasih kerana menonton video saya.